Dia memang ikut semua apa yang saya buat. Saya baca doa kunut pun dia ikut, saya rukuk dia ikut, saya sujud dia ikut, sampailah ke salam saya yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to Ashraf Channel. Okay guys, so hari ni kita nak kongsi dengan korang. Biasalah hari Senin ni memang hari wajib untuk Ashraf Channel. Siapa-siapa dah lama kat sini mungkin tahulah. Yang hari Senin ni adalah hari kita berkongsi kisah-kisah seram yang dihantarkan kepada Acap melalui korang. Okay guys, hari ni kita nak cerita pasal Makmum. Korang dah tengok belum filem Makmum yang terbaru? Dia kata seram, ada yang kata tidak. Acap pun tak tengok lagi. Tapi untuk edisi kali ni kita ada kisah-kisah yang bakal Acap ceritakan berkaitan dengan Makmum. Tapi sebelum tu, jangan lupa tekan like, subscribe dan juga bell notification. Boleh lupa tak tiba-tiba. Okay guys, kita tengok intro and then kita start cerita. Let's. Alright guys, so yang pertama ni, kisah dia agak creepy kan. Sebab, okay, dia macam ni guys. Sebuah kisah yang dihantarkan oleh seorang doktor pakar sebenarnya, doktor bedah. Dia ni seorang doktor yang sentiasa menyambut kelahiran baby, which is yalah doktor bersalin lah, senang cerita kan. Okay, dia ni memang kalau kat hospital, kalau orang nak bersalin memang dia antara specialist dia kat situ. Okay guys, dekat sini dia berkongsi dengan Acap kisah Makmum dia. For me dia agak rare lah, sebab benda ni berlaku dekat hospital guys, selepas dia menjalani pembedahan. So maknanya dia settlekan pembedahan lah. Orang beranak and dia settlekan pembedahan, and then ini yang berlaku kepada dia. Okay, Dr. Ana. Okay, Dr. Ana ni merupakan seorang doktor pakar, and then dia ni bekerja dekat salah sebuah hospital yang berada dekat belah utara sana. Macam biasa, tak boleh mention, so korang faham je lah. Okay, menurut Dr. Ana ni, dia dah bekerja dekat situ dah almost like 12 to 13 years dah. So dia ni berumur dalam lingkungan 43 tahun macam tu lah. Okay guys, dekat tempat hospital dia ni memang ada pelbagai kisah-kisah yang diceritakan, ataupun yang orang kata apa, biasalah kan, kita dekat hospital ni memang macam-macam benda yang kita borak, macam-macam benda yang kita dengar, and then itu adalah orang kata apa, salah satu pengalaman ataupun cabaran yang dia kena hadapi. Okay, tapi melalui apa yang dia lalu ni, which is bagi aku macam quite creepy. Sebab Okay, kita bagi korang terus situation dia. Dia lepas orang bersalin, dia akan ada prosedur dia untuk dia bersihkan diri dia apa semua. And then ada satu ketika ni, seorang patient ni, seorang kira macam wanita yang dah lanjut usia tau. Okay, lanjut usia maksudnya dah lebih kurang umur bayi dia 47 to 48 punya umur. Nak jadikan cerita juga guys, kalau dah kata di 47 dan 48 ni, kalau seorang perempuan itu masih lagi mengandung, dia bukan kata tak ada chances untuk dia melahirkan, tapi dia might be ada resiko tersendirilah. Itu yang apa Acap tahulah. Tapi kalau salah minta maaf lah. Okay, seperti apa yang kita tahu, apa yang kita jangka, kelahiran tu gagal guys, which is patient tu dapat melahirkan anak, tapi patient tu meninggal dunia pada waktu tersebut. Okay, so bila dah settle apa semua, dia pun nak menunaikan solat subuh pada waktu tersebut. Waktu tu pagi dia kata. Okay, hospital tu memang sunyi Cap, pukul 4 pagi. Okay, memang tak ramai orang. Of course, lepas kita dah settle kat labor room, kita bawa keluar, kerana dah settle semua prosedur, saya nak sembahyang subuh pada waktu tersebut. Okay, dalam keadaan yang sangat sunyi, dalam keadaan yang sangat-sangat tak ada orang, saya pergi ke surau berhadapan dengan
labor room tersebut. So dekat labor room tu ada surau lah, senang cerita. So dia pun pergi ke surau tu, dia membersihkan apa semua, dia pergi ambil wuduk, and then dia nak start solat guys pada waktu tersebut. Menurut Puan Ana, okay, macam ni cerita dia, dia kata sebelum dia sampai ke surau tersebut, dia ada benda yang telah terjadi dekat dalam bilik wuduk tu. Okay, dia macam ni guys. Dia masuk je bilik wuduk tu, dia letak spek mata dia pakai spek mata, and then dia bukalah dia punya uniform apa semua, and then dia pun turunkan muka dia ke arah pipe tu lah. Dia buka pipe, and then dia basuh tangan dia, and then dia nak cuci muka. And dia kata masa dia cuci muka tu guys, pipe dekat sebelah dia tu terbuka secara tiba-tiba pada waktu tu. So dia pun macam okay. Dia pun kan, dia tak hiraukan pipe tu. Dia pun basuh muka dia, dia ambil wuduk macam biasa. And pada sampai ke wuduk yang nak ke basuh ke telinga tu, dia nampak pipe tu tiba-tiba mati sendiri. Air dekat pipe tu hilang sendiri, stop sendiri. So dia pun macam Astagfirullahaladzim, lantak lah kan. So dia pun teruskan ambil wuduk apa semua, and then waktu dia dah sudah tu, dia pun berpusing ataupun berpaling daripada arah tempat wuduk tu. Bila dia berpaling guys, pada waktu tu dia terdengar bunyi seperti ada bunyi ketukan kecil dekat belakang dia tu. Dia macam tak, tak, tak. Dia macam bunyi apa? Dia pun toleh lah. Dia toleh, tak ada apa-apa. Okay, tak ada apa-apa. So dia pun okay lah, dia pun tak ada fikir banyak, and then dia nak keluar daripada bilik wuduk tersebut. And masa dia nak keluar daripada bilik wuduk tersebut, tempat pipe air yang tempat dia ambil wuduk tu, air tu keluar sekali lagi. So dia macam uish, apa hal pula ni kan, ada masalah ke piping sini kan. So dia pun bangun, and then dia pun pergi ke arah pipe tu, dia tutup balik pipe tu, and then dia keluar daripada tempat wuduk tersebut. So guys, lepas dia keluar daripada bilik wuduk tu untuk dia pergi ke arah surau tu, waktu tu guys, dia buka dua bahagian lampu sahaja yang ada dekat surau tu. So maknanya lampu tu tak semua terbuka lah, cuma ada tempat yang dia nak beri solat tu, and then dekat belakang tempat untuk dia keluar daripada surau tu lah. Sebab surau tu agak besar juga kan, ada lah besar bahasa bilik acap ni juga ada. Okey, menurut Dr. Ana pada waktu tu, dia kata saya ni dah pakai telekung, dah siap nak bersemayang lah pada waktu tu. And waktu tu saya nak pergi capai sejadah yang berada dekat dalam rak kayu yang ada dekat bahagian kanan saya. And waktu saya nak pergi ke arah situ cap, tiba-tiba cap, sejadah tu dia macam tiba-tiba out of nowhere melorot jatuh depan saya. Dia macam melorot jatuh gerak macam tu. Dia pun macam ush. Dia dah macam tu lah kan. So dia pun macam tak fikir banyak, dia pun angkat dia pun angkat sejadah tu, dia bentang. So dia bentang, dia pun Allahu Akbar. So dia pun solat macam biasa. So waktu saya tengah solat tu cap, saya ni tak adalah kata dengar apa-apa tau. Sebab yalah subuh kan 2 rakaat sahaja. So lepas je saya lepaskan masa rakaat yang pertama, and then pada waktu tu siap, waktu tu saya tengah sujud, and then saya terdengar bunyi orang seperti sedang membaca sesuatu dekat depan saya. Tapi saya tak clear apa benda tu cap. Dia macam bacaan ayat Quran, tapi dalam keadaan yang sangat pelik pada waktu tu. Kau bayangkan kau sujud, and then kau dengar dekat depan kau ada orang tengah membaca. Saya nak bangun pada waktu tu cap, risau. Saya nak bangun, saya rasa takut. And then ini yang berlaku. Saya naikkan kepala saya perlahan-lahan cap. And waktu saya naikkan kepala saya perlahan-lahan, dekat depan saya tu cap, saya nampak ada satu makhluk yang berpakaian telekung sama seperti saya sedang berdiri depan saya. Tapi dalam hati tu, waktu tu, yang saya takutkan adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha besar, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha berkuasa pada waktu tu. Saya terus bangun dan duduk di antara dua sujud. Dan pada waktu tu cap, memang dekat depan saya cap, ada satu makhluk yang bertelekung sedang duduk melihat ke arah saya secara terus macam tu. So
pada waktu tu memang tak boleh nak buat apa, memang tak boleh nak apa ni, nak yalah, takkan kau nak stop solat kan. Kita just macam teruskan solat, and then kita naik kita naik ke rakaat kedua cap. Dekat depan tu cap, dia seolah-olah macam mengejek kita cap. Dia memang ikut semua apa yang saya buat. Saya baca doa kunut pun dia ikut, saya rukuk dia ikut, saya sujud dia ikut, sampailah ke salam saya yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. And then benda tu masih lagi berdiri, bukan berdiri, dia macam tengah duduk di antara dua sujud, sama depan macam saya duduk sekarang. Dia duduk macam, oh aku tak boleh nak cerita ni. Oh my god, dia macam sesuatu gila tu. Dia macam seram gila. Kau boleh bayangkan tak, kau tengah solat, and then that thing is betul-betul depan kau, and dia follow whatever you do. Dia macam tu. Okay, stop sampai situ. And then aku pandang dia, dia pandang aku. Waktu tu cap, boleh aku cakap, muka dia aku tak nampak sangat. Sebab tempat yang aku berdiri ni cap, ataupun tempat yang aku solat ni, depan tu macam agak gelap. Dia macam tak adalah jauh. Dia macam umpama acap kat sini, ni kamera dia. Tapi kau boleh nampak satu figure yang bertelekung depan kau. Tapi aku tak layan apa-apa cap waktu tu. And aku angkat sejadah, and then aku letak balik kat tempat tu, and aku nak keluar daripada tempat tu secara cepat dan juga tenang. Pada waktu tu aku pun macam, okay, angkat barang, aku simpan semua barang, and then aku nak keluar daripada pintu tu. Okay, sebelum aku nak keluar daripada pintu keluar tu, aku tutup lampu, and then aku buka pintu. Waktu aku buka pintu tu cap, aku dengar dekat belakang aku tu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Aku toleh ke belakang cap, aku tengok dia tengah pandang aku dalam keadaan dia tengah solat. So aku lari keluar, and then aku minta tolong doktor-doktor lelaki yang ada kat situ. Mengemang, fully mengemang cerita ni, memang gila babi. Dia kata waktu tu memang aku dah lembik apa semua, and bila aku panggil doktor-doktor tu datang, and then doktor tu masuk ke dalam surau tu, buka lampu terang semua, and tak ada apa-apa kelibat dekat dalam tu cap. Tapi itu adalah pengalaman yang paling aku rasa menakutkan. Dan menurut pada apa yang diorang cerita, gangguan tu sebenarnya ada. So aku macam gangguan tu ada, tapi benda tu first time jadi kat aku. Which is benda tu ataupun perkara ni pernah berlaku dekat staff-staff yang lain ataupun nurse-nurse yang lain. Tapi itulah dia kisah yang dikongsikan Dr. Ana kepada Acap. So Acap tak tahulah benda ni ada kaitan tak dengan kematian yang dia, yalah ya kan tadi kan dia tolong orang lahirkan anak and ibu dia mati or so on semua, tapi tak ada orang kata info tu lah. So itulah dia kisah yang diceritakan oleh Dr. Ana kepada kita guys. So itulah dia. Kalau korang kat tempat dia, apa korang buat? Korang teruskan solat ataupun korang dah mencecit dah lari keluar daripada tempat tu kan. So itulah dia. Bila-bila masa, di mana jua? Okay guys, so ya, sebenarnya Acap ni dalam keadaan yang tak apa nasihat. Kalau korang dengar suara Acap macam mengganggu sikit, sebenarnya tak tahu lah, tengah sakit tekak kan, kurang minum air lah mungkin. Okay guys, kita sambung dengan cerita yang kedua tentang makmum ni guys. So itu dah cerita pasal Dr. Ana ni. Seram gila, kau tak seram. Okay, so kita cerita pasal yang kedua ni guys. Yang kedua ni dia melibatkan surau guys. Oh, yang ini pun dahsyat guys. Kalau kita selalu dengar pasal makmum ni kan, dia macam cerita makmum tu lah, tengah semayang kan, kita Allahu Akbar, kat belakang tak ada makmum, Allahu Akbar. Kita baca surah Al-Fatihah, bila sampai ke tahap yang hujung waladdallin amin, kat belakang tak ada orang, tiba-tiba dengar ramai-ramai. Itu biasa guys, memang biasa kita dengar. Tapi kisah Dr. Ana tadi tu, itu adalah yang kali pertama yang Acap pernah dengar dan juga pernah baca, which is, yelah, kau bayangkan dalam keadaan macam tu kan. So yeah, okay, kita teruskan ke cerita yang nombor 2. Okay, cerita yang kedua ni adalah cerita tentang seorang pakcik ni. Okay, pakcik ni dah meninggal dunia dah guys. Okay, for your guys punya information, dia dah meninggal dunia, tapi cerita ni digantikan ataupun diceritakan ataupun disampaikan ataupun apa lagi, okay, ataupun diberi kepada Acap melalui cucu dia. Okay, cucu dia namanya Wan. Okay, nama Wan ni dia cerita tentang Pak Hashim, betul lah, Pak Hashim, atuk dia. Okay,
atuk dia pernah cerita dekat dia benda ni, yang Wan Serama bagi tahu dengan Lan Kapur yang Lan Cicak dah sangkut dekat. Cik Fadil. Cik Fadil. Alamak Cik Fadil. Fadil. Awang sama begitu Husin Kapur tadi. Dia kata yang Mael Gandum begitu mah Jepun, yang sup kambing kata Lan Cicak sudah sangkut kat kampung seberang. Lan Gandum mati tak. Mati dia putih. Sangkut. Cik Fadil. Bas yang bawa penari-penari kita kena tahan polis. Most probably diorang semua tak dapat datang langsung ni Cik. Tak ramai tengok cerita Malaksa, mungkin orang tak tahu. Okey, cerita dia macam ni. Dulu Tok Hashim ni, dia ni merupakan seorang Bilal tau, dekat surau kat kampung dia dekat area Pahang sana. Okey, dia pernah cerita dekat cucu dia tentang seorang tua yang hidupnya sudah pun sampai ke umur 90 lebih, tapi dia masih kuat lagi nak pergi surau, nak pergi masjid hari-hari. Sebab apa? Sebab inilah cerita dia, guys. Okey, pada waktu dia pergi azan dekat surau tu, waktu maghrib tak silap acap, Maghrib. Pada waktu maghrib, dia kata pada waktu tu dia hanya seorang saja yang sampai. And then itu benda biasalah, dia sampai, dia buka masjid, dia buka surau tu, and then dia akan azan dekat kampung tu. Itu benda biasa, rutin harian dia, senang cerita. Okey, sampailah hari tu kecap, atuk aku ni dia azan. Dia azan. Habis dia azan, dia pun keluar daripada bilik azan tersebut. Dia kata waktu dia keluar daripada bilik azan tu cap, dah ada seorang lelaki tua sedang berdiri dekat tepi tiang masjid, pandang dia, literally pandang dia, guys. Dia tak buat apa-apa, dia cuma macam duduk macam tu. Dia macam mana, dia macam dia tengok macam tu dengan keadaan yang ataupun muka yang sangat-sangat pelik lah. So atuk aku ni pun tengok dia. Atuk aku pun duduk dekat situ. Okay, so waktu aku duduk, and then sampailah Tok Imam waktu tu. So waktu Tok Imam tu sampai, dia pun tanyalah dekat Tok Imam tu, Lebay, nak tanya sikit, orang tua dekat luar tu berdiri je tengok kita ni, tak nak masuk ke? Waktu tu, so Lebay tu macam pusing, boleh tengok keliling. Bilal, mana ada orang kat luar tu? Ada tu, nampak tu dekat tiang tu. Atuk dia nampak lagi orang tua tu kat situ. Ada tu, nampak tu, berdiri je kat situ, pandang je kita. Kenapa tu? Tak adalah, bukan orang tu. Lebay tu cakap macam tu. So waktu tu Bilal tu macam Astaghfirullahalazim. Macam tu lah. So waktu tu jemaah dah mula datang, and then dia pun nak mula solat. Okay, so Bilal ni dekat belakang imam lah. Dia pun qamat, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal solah, hayya 'alal falah, qad qamatis solah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia orang pun start semayang kan. Masa dia start semayang tu, tak ada apa-apa gangguan lah. Habis semua, Assalamualaikum warahmatullahi. Waktu tu cap, masa kali kedua bagi salam tu, dia pusing ke arah macam ni kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Dia pusing ke arah kiri dia waktu tu cap. Dekat sebelah dia cap, orang tua tadi yang berdiri dekat luar tu tengah nak bagi salam yang pertama. So dia orang face to face Mat. Terpeganjat lah si Bilal ni, Allahu Akbar waktu tu. So yang lain-lain ni macam terpeganjat. Bilal kenapa ni, okey ke tak kan? Lepas tu dia kata, kau buat apa kat sini? Kau nak apa sebenarnya? Waktu tu Bilal ni tiba-tiba cakap macam tu. So Lebay ni macam, Bilal kenapa ni? Tak ada apa. Minta maaf. Astaghfirullahalazim. So dia pun lap muka dia. Dia kata dia lap dia sapu muka dia dengan tapak tangan, dan dia tulis sekali lagi dekat sebelah tu, bukan pakcik tu. Bukan pakcik yang dekat luar yang dia nampak tadi tu. Dia kata yang kat sebelah ni orang lain. Tu tak pasal-pasal lah, orang sebelah tu kena marah. So dia kata waktu tu dia istighfar, and then dia tulis balik dekat tiang belakang tu cap. Ada lagi Muhammad tu, ada lagi orang tua tu kat situ, berdiri pandang kita kan. Apa masalah dia sebenarnya kan? So waktu tu Bilal ni dah macam, seram sejuk lah, surau kan, tapi nak balik kena lalu situ kan. So waktu tu dia pun cakap dengan Lebay, sebenarnya ni lah Tok Imam lah, Lebay, saya sebenarnya tadi saya nampak macam ni. Lepas bagi salam tu dekat sebelah saya, Lebay, kamu jangan takut, benda-benda macam ni memang suka kacau, benda-benda macam ni memang ada.
Suka kamu jangan takut. Kan? Kita umur dah tua-tua ni, kita takut pada Tuhan je lah. Lebay tu cakap macam tu. So dia pun okey lah, fine lah kan. Fine. Dia kata tak apa. So jemaah-jemaah yang lain pun dah gerak. And then tinggal dia dengan Pak Imam tu sahaja. And waktu dia dengan Pak Imam tu tengah berbual apa semua, dia nampak dekat tiang tu, orang tua tu tiba-tiba jalan nak masuk ke dalam surau tersebut. And dia kata dengan Bilal tu nampak, Bilal tu cakap dengan Pak Lebay, saya nampak benda tu nak masuk dalam surau tu. Macam tu. Lepas tu Pak Lebay ni kata, mana dia? Tu dia tengah berdiri betul-betul dekat depan pintu masuk tu. Dia kata waktu tu pintu depan, macam mana pintu masuk tu kat depan dia tau. Benda tu ataupun pakcik tu berdiri tegak je, tengok je benda tu. Lepas tu Bilal ni pun pergi depan sikit kan. Dia pun pergi dekat tempat tu, and then dia pun tegur, Assalamualaikum. Tapi benda tu hanya pandang ke depan sahaja. Assalamualaikum. Dia lari lah Mat. Benda tu lari Mat depan dia orang. And then tapi Bilal tu je nampak. Imam tu nampak. Imam dia lari Imam waktu tu. Dia lari ke tepi, and then dia orang tak adalah kejar kan. Dia macam, apa benda tu tu apa sebenarnya kan. Dia orang jadi tertanya-tanya tau. And then waktu tu dia orang pun macam malas nak fikir, malas nak pening kepala. Dia anggap itu cuma gangguan syaitan. And then dia orang pun balik ke rumah pada waktu tu sebab maghrib kan. So aku pun tak faham kenapa maghrib dia orang keluar semua kan. Sebab kebanyakan surau yang aku nampak dia orang akan tunggu sampai isyak tau. Tapi waktu jemaah-jemaah dah gerak, aku rasa masa malam tu dia orang ada benda yang dia orang kena settle kat balai raya macam tu lah, lebih kurang. And then pada waktu isyak, Bilal dengan imam tu datang balik. Nak solat isyak kan, pukul 8. So 8.20 tu lebih kurang macam tu, dia orang dah datang balik. Dia orang datang balik, and then dia orang macam biasa lah, rutin. Dia azan apa semua kan. And dia azan, pada waktu dia azan tu, dia keluar balik pintu tu, masih lagi pakcik tu berdiri dekat tiang tu. Kali ni dia dah menyirap lah. Dia dah menyirap. And then dia macam tak nak aku tutup je lah pintu surau ni. Dia pun tutup pintu surau. So dia buka pintu yang lain tau. And then waktu tu jemaah-jemaah yang lain akan datang ataupun masuk ke dalam tu. So dia pun macam, okay, aku dah tutup pintu, lantak engkau, jari jemaah sampai. Dia pun macam, okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia pun solat sunat 2 rakaat. Dia pun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam tu. Lepas tu dia pun macam takut lah kan. Kenapa kan. Lepas tu dia pun solat apa semua, dia settle bagi salam. And then masa dia bagi salam yang kedua tu cap, sekali lagi cap, benda tu betul-betul dekat belakang Pak Bilal tu. So Pak Bilal ni pun pandang depan, tapi dalam keadaan bercakap dengan benda belakang. Dia kata macam ni, kau nak apa? Ni rumah Allah, jangan kacau. Aku datang nak solat. Dia dengar macam tu. Bunyi tu sipi je cap mulut Pak Imam tu. Okay, solat je lah. Aku tak kacau kau. Kau jangan kacau sesiapa kat sini. Cari jemaah datang. Kau kena keluar ni. Menurut Pak Bilal tu pada waktu tu. Dia berdialog lah berdua dengan benda tu. So waktu tu dia pun toleh ke belakang. And then dia tengok dekat belakang dah tak ada orang. Okay, so bila dah tak ada orang tu, dia pun macam okay lah, dah lega. And then dia pergi tengok ke arah tiang tu pun dah tak ada. And pada waktu tu cap, ketika kami ni semua, bukan kami ni semua, ketika itu cap, jemaah-jemaah makmum-makmum yang lain tu dah datang, dah sampai. And waktu kami ni tengah tunggu cap. And pada waktu tu Imam Lebay tak sampai-sampai cap. Bila sampai je dah nak semayang, Bilal ni pun take over. Dia pun solat. Aduh, sakit pula. Dia pun solat. And dia dah solat apa semua, dia settle. Dia orang pun call Pak Imam, Pak Lebay tu. Memang tak dapat waktu tu. And waktu dia orang dah nak keluar daripada surau tu, ada seorang pemuda datang ke arah surau tu dan melaporkan bahawa Pak Imam ataupun Pak Lebay tu telah pun meninggal dunia akibat
kemalangan jalan raya ketika dia nak on the way ke surau waktu isyak tu. So waktu tu si Bilal ni terdiam, terkelu, memang tak terkata apa-apa, and diorang terus cepat pergi ke kawasan kemalangan. And Pak Lebay dia tu, Pak Imam tu, dia masuk tu dalam keadaan yang lemah lah, longlai, and then memang dah meninggal dunia lah dekat tempat kejadian, senang cerita. Okay, waktu tu Pak Imam ni dia terperanjat sebab dia kata waktu aku sampai dekat tempat tu cap, aku nampak ada ramai orang kat situ cap, ramai orang, and then ada pihak-pihak yang tengah sibuk call apa semua kan. And mata aku tertarik kepada satu figure yang ada dekat area situ. Ada seorang pemuda ni, dia datang kat arah imam tu. Dia usap kepala imam tu. Lepas tu dia cakap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bangun, dia jalan, selisih dengan aku. Aku pandang dia, dia senyum ke arah aku toleh, dia hilang. So itulah dia guys, kisah yang dikongsikan kepada kita oleh Pak Hashim melalui cucu je Wadiwan. Pak Hashim telah pun meninggal dunia 3 tahun lepas, tahun 2019, meninggal dunia akibat sakit tua pada waktu tu. So Acap minta korang untuk mendoakan supaya atuk si Sazwan ni dalam keadaan yang orang kata apa, diredai Allah dan juga di kalangan-kalangan orang-orang yang beriman. So Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so itulah dia cerita yang Acap nak kongsi dengan korang malam ni. Ada 2 kisah makmum yang Acap dah sampaikan. So korang suka yang mana, nombor 1, nombor 2, ataupun dua-dua, ataupun korang tak minat juga dua-dua, tapi tak apa. Itulah dia kisah yang kita boleh jadikan iktibar, cerita yang kita boleh jadikan sebagai satu pengajaran yang cukup baik sebenarnya kan. Memang betul makhluk ni ada, tapi kalau kita sedang berhadapan yang maha berkuasa, jangan sekali-kali kita hentikan dia sebabkan gangguan-gangguan daripada mereka. Okay, so jangan lupa settlekan 24434 kita sebab takut lambat nanti tak sempat. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa di video akan datang insyaAllah. Doakan yang terbaik. Guys, yang mana rancak berdosa. Okay, ni siapa-siapa yang mungkin nak hantar lagi resume korang untuk join tim Acap dekat Melaka ni. Okay, dia macam ni. Okay, Acap kena terangkan sikit Okay guys, siapa-siapa yang hantar resume tu, terima kasih. Tapi korang kena make sure korang duduk Melaka guys, sebab korang kena datang office Acap yang ada dekat area-area sini, dekat area-area Kota Shah Bandar ni. Okay, Acap bagi tahu terus lah. Acap ada office, ada workplace yang kita kena duduk bersama, bekerja bersama. Memang ada yang hantar, tapi kalau korang punya alamat tu daripada Penang, alamat tu daripada Kedah, macam mana korang nak datang sini nak kerja hari-hari kan? So mungkin korang ada rumah kat sini, tapi apa yang Acap call sebanyakkannya macam tu lah. So jangan salah info. Kalau korang nak bagi resume, boleh lagi. Acap sedang mencari penulis skrip, pencipta konten, cameraman dan juga editor, 4 orang ni. Okay, so kalau korang rasa korang boleh dalam bidang ni, tak perlu pakar, tak perlu ada sijil, asalkan intellectual, cepat bertindak, fast respond, boleh fikir secara kreatif, just send it your resume to me. Okay, so kita jumpa di video akan datang. Kita gerak dulu, jaga diri, jaga hati, insyaAllah kita sentiasa dilindungi guys. Assalamualaikum, bye bye.